Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya pada pagi yang mulia ini kita sama-sama dapat hadir untuk mengimarahkan rumah Allah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kepada kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bermaksud, barang siapa mengerjakan sembahyang subuh berjamaah seolah-olah dia sembahyang semalam-malaman. Jadi maknanya pahala berjamaah subuh ni melebihi daripada pahala berjamaah sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini masuk hari Ahad ni kita telah melaksanakan perintah Allah yang besar, iaitu kita telah menunaikan puasa di bulan Ramadan. Jadi yang berlalu 16, hari ini 17 ya. 16 ke atau 17. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kepada kita bagi orang berpuasa. Kita telah masuk fasa yang kedua. Fasa yang pertama 1 hingga 10 ialah awaluhu rahmah, mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan 10 yang kedua 11 hingga 20 wa awsatuhu maghfirah. Jadi kita sedang berada di dalam fasa keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya menyarankan diri saya, muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini, maka kita banyakkanlah mengucap istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak mana yang kita boleh dalam bulan Ramadan hari mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Kalau tak bulan Ramadan, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyuruh kita beristighfar sehari semalam jangan kurang daripada 1 kali. Tapi bulan Ramadan ni kita gandakanlah 10 tu kali 10, misalnya 1000 kali. InsyaAllah alhamdulillah. Jadi itulah hikmat Allah mewajibkan kita berpuasa ini, supaya kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Rasulullah SAW bersabda,
man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang telah melaksanakan puasa bulan Ramadan kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa yang telah lalu. Mana setahun lepas sampai ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampun kita, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang sering kita baca dalam TV, radio, kuliah-kuliah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana juga Allah fardukan kepada umat-umat yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ataupun dengan harapan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan ibadat puasa ini, mudah-mudahan kita jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikut segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa dari segi sejarah, ya, iaitu di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang daripada pemerintah di zaman kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik, Syria. Apabila Umar bin Abdul Aziz ini dia memerintah, maka dia membuat satu pembaharuan. Tidak ada sebelumnya pembaharuan yang telah dibuat, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, apa pembaharuan yang dibuat? Apabila dia memerintah kerajaan Bani Umayyah, dia memerintah tak lama, 2 tahun setengah. Mulai daripada tahun 99 Hijrah sampai 11 Hijrah. Tahun 717 Masihi sampai 720. Lebih kurang 30 bulan, 2 bulan setengah. Pembaharuan yang telah dibuat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah apabila dia memerintah, maka dikerahkan seluruh rakyatnya supaya membayar zakat. Dikerahkan kepada semua lapisan yang berhak mengeluarkan zakat, dikeluarkan zakat. Dan apabila zakat itu dihimpun dengan sebagaimana, maka diagihkan, diberikan kepada fakir miskin. Maka apabila rakyat telah mengeluarkan zakat semua dan dihimpun zakat itu, nak diberi kepada fakir miskin, apabila dibanci, tidak ada seorang pun yang layak menerima zakat di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pasal apa? Kerana orang di zaman pada masa itu rakyatnya telah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bagi maka itu di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tak ada orang fakir miskin, maka tak ada orang layak menerima zakat. Itulah pembaharuan yang telah dibuat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, "Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jikalaulah beriman ahli qaryah, ahli kampung, ahli pekan, ahli bandar, ahli negeri dan ahli seluruh negara itu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami bukakan barakat daripada langit dan bumi. Inilah pembaharuan yang telah dibuat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah memerintah
lebih kurang dan 30 bulan, 2 tahun setengah. Ya, itu sebagai apa namanya pembukaan pada malam ini, ya. Jadi semua ni. Pagi ini saya ingin apa namanya sebenarnya kuliah subuh ni saya ingin bekerjasama ataupun berkongsi pengalaman dengan muslimin muslimat yang ada pada pagi ini. Saya nak baca satu kitab, ya, yang dikarang atau ditulis oleh seorang ulama yang terkemuka, iaitulah Fathi Yakan. Dia ni seorang ulama yang masuk di Timur Tengah, kalau tak silap saya ini orang Syria, ya. Dia menulis sebuah kitab ataupun sebuah buku yang bernama Maza Ya'ni Antima'i lil Islam, ataupun dalam bahasa Melayunya, apa artinya saya menganut Islam. Jadi pagi ini kita bawa minda kita ialah apa namanya tentang kitab ataupun buku yang dikarang oleh Fathi Yakan, apa artinya saya menganut Islam. Ya, kita semua orang Islam, ya, kita beriman dan Islam. Jadi macam mana kita ni sebagai penganut Islam. Jadi banyaklah cerita-cerita dalam buku ni ataupun dalam kitab ni. Jadi saya bawa pada pagi ini, iaitu apa yang dikarang oleh Fathi Yakan ni. Yang pertama, tambahan pertama tu, saya mestilah Muslim di sudut akidah. Masalah akidah, masalah kepercayaan ni memanglah menjadi apa namanya hari ini, lebih-lebih akhir zaman ni, Rasulullah SAW bersabda, ya, yang bermaksudlah lebih kurang umat di akhir zaman ni, umat aku akan berpecah kepada 73 firqah, 73 pahaman puak. Wa isnani wa sab'una finnar wa waidan fil jannah. 72 masuk neraka. Hanya yang masuk surga ialah satu puak saja. Kita masuk yang mana, wallahu a'lam, mudah-mudahan kita masuk satu ni lah, insya-Allah, ya. Sahabat bertanya, apakah yang satu, ya, yang kita masuk surga itu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ialah ya, orang yang berfaham dengan akidah apa namanya Quran, hadis, orang yang berpegang pada Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas, ataupun dengan lain kataan kita ialah ahli sunnah wal jamaah. Inilah pahaman yang, ya, ahli sunnah wal jamaah. Lain ni semuanya Rasulullah kata mereka, ya, Jabariyah ka, Qadariyah ka, Mu'tazilah ka, ya, macam-macam lagi pahaman-pahaman atau etikat, ya, Qadiani dan sebagainya. Jadi itulah ahli sunnah wal jamaah. Inilah etikat atau pegangan yang sah, ya. Kalau kita mengajar mutahid, memanglah ini etikat ahli sunnah wal jamaah, ya, terkeluar daripada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan sebagainya lah. Jadi apa yang ditulis oleh ulama yang bernama Fathi Yakan ni, saya mestilah Muslim di sudut akidah. Di sudut akidah ni pahaman kita, ya, dia ada akidah, ibadat, akhlak dan sebagainya. Akidah yang benar dan sah adalah
menjadi syarat pertama kepada pengakuan seorang yang telah menerima Islam sebagai agama yang mengatur hidup. Islam adalah satu agama ad-din yang mengatur hidup, cara hidup kita. Islam ni adalah cara hidup. Bukan sembahyang saja, bukan puasa saja, bukan haji dan umrah, bukan zakat saja, hatta merangkumi segala hidup kita, cara hidup kita, cara kita makan kita, cara minum kita, cara kita berpakaian, cara kita sebagai seorang peniaga, cara kita sebagai seorang petani dan sebagainya, hendaklah kita dengan cara Islam. Ya, itulah yang dikatakan Islam. Islam itu adalah cara hidup. Akidah tersebut mestilah sejajar dengan apa yang telah termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai contohnya, kita nak sembahyang, ada dalilnya daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, begitu juga kita diwajibkan berpuasa, ada hadis ataupun ayat-ayat Quran yang menyuruh kita berpuasa, yang wajib kita mengerjakan ibadat puasa sebagaimana saya baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga perkara-perkara lain, zakat, haji dan sebagainya, semuanya adalah berdasarkan sumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Saya mestilah beriman dan mempercayai perkara yang telah diimani dan dipercayai oleh para salafus saleh dan para imam yang telah terbukti kebaikan, ketakwaan dan kepahaman mereka yang tepat dan benar terhadap Islam. Baik juga dari segi kepercayaan, kita mesti beriman kepada Allah. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri wasyarri min Allah. Sebagaimana malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ma'wal iman, al-iman an tu'minu billah, kamu beriman dengan Allah, kamu percaya dengan Allah, Allah yang satu, percaya dengan para malaikat, percaya dengan segala kitab-kitab yang diturunkan daripada langit, percaya kepada para rasul sejak daripada Nabi Adam hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seramai 313 orang rasul ataupun 314, dan para nabi-nabi ada 124,000 orang. Kita wajib beriman, ya. Beriman dengan para rasul, juga beriman kita percaya dengan adanya hari kiamat, yang kita sedang menunggu-nunggu kiamat akan tiba bila sampai masanya nanti. Dan juga kita beriman dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kepercayaan sejak daripada para rasul, para sahabat, para salihin, sehinggalah ke hari ini sampai ke hari kiamat. Untuk menjadikan akidah yang benar-benar diiktiraf sebagai akidah seorang Muslim, kita mestilah dalam kitab ni kata saya, dia mengarang dia kata saya lah, mana kita mestilah yang pertama beriman dan meyakini bahawa pencipta alam sejagat ini ialah Allah yang Maha Bijaksana, Maha mengetahui
dan tidak memerlukan pertolongan orang lain. Allah menjadikan langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Allah mencipta langit, bumi, matahari dan bintang inilah dengan maha kuasa Allah. Allah maha berkuasa, maha bijaksana, maha mengetahui. Tidak ada bantuan daripada siapa-siapa pun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda bighairi amadin tarawnaha, dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati, langit, bighairi amadin tarawnaha, dengan tidak ada tiang kita nampak. Tak ada jatuh punya. Ini Allah maha berkuasa, Allah maha bijaksana. Tidak ada bantuan daripada orang lain. Yang wajib kita percaya beriman. Kemudian ini dapat dibuktikan melalui keindahan, kerapian dan keresaan alam cipta Allah, yang mana setiap unit alam ciptaan Allah ini memerlukan unit yang lain untuk menjamin kewujudan dan kestabilan. Allah jadikan langit, Allah jadikan matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Ini adalah ciptaan. 12 jam malam, 12 jam siang. Ini apa namanya? Majoriti lah. Ada yang akan 14 jam siang, 12 jam malam. Maka bulan puasa ada 14 jam lah. Tahan diri makan minum. Kita semuanya ini adalah Allah yang mencipta siang malam. Kita baca tiap hari lepas wirid, tu imam baca kita ikut. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u. Allah yang menjadikan malam berganti siang, siang berganti malam. Allah mengeluarkan daripada yang hidup kepada yang mati. Asal kita maita minal hayy, Allah mengeluarkan kita asal kita mati, daripada air mani kita bercampur dalam rahim ibu, kemudian dikeluarkan kita. Lepas itu pula wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, Allah yang memberi rezeki. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, yang tidak. Semua rezeki yang kita makan, kita minum sebagainya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, cuma dengan perantaraan kita. Kita berusaha, Allah beri rezeki. Jangan lari daripada i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Bukan rezeki mai turun ke langit. Kita i'tikad ahli sunnah wal jamaah, i'tikad yang hakiki, yang sebenarnya kita ada usaha nanti. Tapi yang nak memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Usaha dan ikhtiar hanya sebagai tidak membekas, hanya sebagai perantaraan saja. Kewujudan alam yang seindah dan sekemas ini tidak akan terjamin keselamatan dan kesejahteraannya tanpa tadbir dari Allah yang maha bijaksana. Kewujudan alam, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, dia tidak akan kesejahteraan, keselamatan dan kesejahteraan tanpa tadbir dari Allah yang mana Tuhan yang mentadbir alam ini. Tuhan yang mentadbirkan alam ini. Dalam hubungan ini Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lau kana fihima aliyatun illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi
Tuhan selain daripada Allah. Atas langit ada Tuhan lain daripada Allah. Di bumi ini lain Tuhan pula. Makna banyak Tuhan. Hak atas pun dia mentadbir, di bawah pun dia mentadbir, ya. Begitu juga yang lain lagi, ya. Kalau ada Tuhan lain daripada Allah, mana banyak Tuhan, ya. Tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Maka maha suci Allah yang mempunyai aras daripada apa yang mereka sifatkan. Maknanya tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah semata. Sebab itu kita beriman, kita percaya bahawa Allah yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Tuhan yang mentadbirkan langit, Tuhan yang mentadbirkan bumi, matahari, bulan, bintang, siang, malam dan sebagainya. Mana satu Tuhan, ya. Kalau ada Tuhan lain daripada Allah, ya, kerana lau kana fihi ma aliyatun illallah la fasadata, rosak, ya. Sebagai contohnya dalam sebuah negara, ada kedua Perdana Menteri? Tak ada, kan? Ada kedua Presiden? Tak ada. Dalam sebuah negeri satu apa nama ni, Menteri besar tak ada dua. Kalau dua belaga lah, orang ni nak ni, orang ni nak ini, orang ni mentadbir macam ni, yang mentadbir macam ni, maka rosak. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, hanya satu, ya? Yang kedua, saya mestilah beriman dan yakin bahawa Allah tidak mencipta alam ini tanpa tujuan atau untuk bermain-main sahaja. Allah menciptakan alam ini bukan dia nak main-main saja, tidak ada tujuannya, kerana perbuatan sia-sia dan main-main yang tidak mempunyai tujuan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah bersifat dengan maha sempurna. Tak layak kalau dia nak jadikan langit, bumi, matahari, bulan yang sia-sia saja. Matlamat dan tujuan Allah menciptakan alam ini sukar dipahami secara terperinci kecuali melalui seorang rasul yang diutuskan Allah atau melalui wahyu Allah. Allah utuskan rasul dan itu nak menyatakan, ya, Allah menjadikan langit, bumi, matahari, bulan dan alam ini tidak sia-sia. Sebagaimana dalam hubungan ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, fata'alallahu malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka artinya, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk bermain-main saja? Allah ciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, manusia dan sebagainya, dan bahawa kami tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka maha suci Allah, Raja yang sebenarnya, tidak Tuhan selain dia, Tuhan yang mempunyai aras yang maha mulia. Maknanya Allah jadikan manusia, Allah jadikan matahari, bulan, bintang dan sebagainya adalah kegunaannya untuk manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Allah jadikan manusia bukan sia-sia, ya, adalah sebagaimana Allah kata dalam Quran, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia hidup di muka bumi ini melainkan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat kepada Allah Subhanahu. Bukan sia-sia, bukan kita hidupnya seronok-seronok, main-main saja sebagaimana orang kafir. Dia hidup dunia ni
kira makan minum, ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'ulul an'am. Kita bukan Allah jadikan kita manusia ni hidup di dunia ini ialah supaya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an na'budullaha wa tajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Dan sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah mengutuskan para rasul. Allah utuskan para rasul, tuan-tuan. Bukan Nabi Muhammad saja, iaitu para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, ya. Pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahan Allah saja, ya. Walaqad ba'atsna fil kulli ummatin rasulan an ya'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah. Sejak daripada umat Nabi Adam alaihissalam, ya, sehinggalah umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad, termasuk kita semua ni, ialah an ya'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah, wajtanibut taghut, ya, dan jauhilah taghut. Taghut ni berhala lah, perkara yang karut marut, ya. Wancan bertahan berhala, patung, muja itu muja ini, jauhkanlah. Wancan bertaghut, ya. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk. Ada di antara umat Nabi kita Muhammad, umat Allah Subhanahu wa taala ini yang diberi petunjuk, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Begitulah, tuan-tuan, ada manusia yang Allah beri kepada dia petunjuk, maka dia beriman, Islam dia beriman. Ada manusia yang Allah tidak beri petunjuk, walau kita macam mana pun, hidayah petunjuk ini daripada Allah sebagaimana tuan-tuan, bapa saudara Nabi kita Muhammad SAW, seorang yang kasih sayang pada Nabi, ya, iaitu Abu Talib. Apabila Nabi Muhammad SAW dijaga oleh datuk dia, ayah dia tak ada, meninggal. Bila Abdul Muttalib, datuk Nemat, meninggal dunia, maka dia dijaga, dibela oleh bapa saudara Abu Talib, ya. Tapi Abu Talib sehingga dia meninggal dunia, dia tak Islam. Nabi Muhammad ajak dah, sampai Nabi ajak semasa nak meninggal dunia tu, suruh mengucap dia, sehinggalah turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bahwasanya engkau, wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi yang nak beri petunjuk, beri hidayah, itu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita. Kadang-kadang seorang suami, tok guru, walim, tapi isteri dia tak mau ikut dia. Mana bukan dia biar, suruh pakai tudung tak mau, itu tak mau, sembahyang tak mau. Maka ini adalah hidayah daripada Allah. Sebagaimana contoh, tuan-tuan, ada dua orang isteri Nabi si Rasul, iaitu Imra'ata Nuhin wa Imra'ata Lutin. Dua orang isteri Nabi, tetapi mereka ini tidak mau mengikut Nabi Allah Nuh, tidak mau mengikut Nabi Allah Lut,
Ya, maka dua perempuan ini dalam neraka. Suami Nabi Rasul, tapi isteri dalam neraka. Ini hidayah daripada Allah, kita tak boleh kata apa. Dan ada contoh pula, dalam Quran Allah menceritakan wa imra'ata Fir'aun, isteri Fir'aun. Fir'aun ni yang mengaku diri dia Tuhan, Maligah dia besar di negeri Mesir, tetapi isteri dia iaitu Asiah yang beriman dengan cara sembunyi, cara sir. Kalau dia beriman dengan cara nampak, dia sembahyang apa, awal-awal lagi Fir'aun cantai dia, bunuh dia, tapi dia beriman dengan cara sir. Apa kata dia? Asiah berdoa kepada Allah SWT, binakanlah sebuah mahliga dalam surga ni, dan lepaskan aku daripada kaum zalim, wa najini min qaumin zalimin. Ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tapi ada orang kata kalau begitu kita tak biasa sembahyang, tak biasa puasa, nak masuk surga tak boleh. Kita kena ada usaha dan ikhtiar. Ya. Dengan usaha ikhtiar itu yang boleh kita masuk ke dalam surga. Ya, dengan usaha ikhtiar kita boleh senang, kita boleh mewah dan sebagainya. Kita kena ada usaha dan ikhtiar, sebab kita termasuk dalam golongan orang percaya kepada pahaman ahli sunnah wal jamaah. Ya? Anak nama Sobraisa sembahyang hajat, baca Yasin. Kalau tak dapat 5 kita tak boleh kata apa. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ada usaha dan ikhtiar, tapi usaha ikhtiar itu tidak membekas. Yang membekas hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nazam ataupun saya dalam kitab Matan Jauharah Tauhid, apa namanya, wa indana lil asbi kasbun kulliba walakin lam yasir fa tahrifa. Dan wa indana, dan di sisi kita, wa indana di kulli abdin kulli wa indana lil abdi kasbun kulliba. Dan di sisi kita bagi hamba ini usaha yang diberkati, walakin lam yu'assir, tetapi usaha tidak membekas, maka anda akan mengetahui ini adalah kita hanya usaha yang ya. Dalam kitab Matan Jauharah Tauhid, saya mengaji tunggu saya ayah sudah apa tu nak ayat kita kami kena hafal Matan Jauharah tu, sahabat tak hafal kena lah, daripada bait yang pertama sampai bait yang akhir kena hafal. Baiklah, kemudian saya mestilah yang keempat, beriman dan meyakini bahawa matlamat hidup manusia dalam kehidupan dunia ini ialah untuk mengenal Allah. Matlamat hidup kita dunia ini mengenal Allah, sebagaimana sifat-sifatnya yang telah diterangkan Allah, taat kepada Allah dan mengabdikan diri kepadanya. Bukan kita nak mengenal orang lain, kita mengenal Allah dan kita taat kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Tidak boleh kita mengabdikan diri kepada manusia, hanya yang kita mengabdikan diri kepada Allah, taat kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Inilah matlamat Allah. Jadi bukan Allah jadikan manusia ini sia-sia, abasan.
Allah ciptakan jin manusia ini supaya kita menyembah Allah. Aku tidak sekali-kali menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Tak ada, walaupun sekepat. Bukan menghendaki rezeki daripada aku jadikan jin manusia walau sikit benda. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makanan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Yang kelima, saya mestilah ataupun kita mestilah beriman dan meyakini bahawa syurga adalah balasan dan pengajaran bagi mukmin yang taat, dan mereka adalah balasan dan ganjaran siksanya bagi orang-orang kafir. Dalam hubungan ini Allah berfirman, syurga, kita mesti mempercayai Allah menyediakan syurga untuk orang yang beriman, mukmin, Islam, dan ganjaran siksa bagi orang-orang yang kafir. Orang kafir tidak akan masuk syurga walaupun satu saat. Kalau mana orang kafir, kalau orang Islam tadi, kalau dia masuk neraka, setelah habis dosa-dosa dia, maka dikembalikan dia ke dalam syurga. Tetapi orang kafir tidak ada harapan selama-lamanya duduk dalam neraka. Orang kafir, orang munafik, selama-lama duduk dalam neraka, tidak ada peluang, tidak ada walaupun satu saat mereka dalam surga, ya. Sebagaimana Allah firman, la yadkhulul jannata hatta jamalul samil khiyat. Maka orang-orang kafir, orang munafik, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hingga hatta yalijal jamalu pisamil khiyat, hingga unta boleh masuk dalam lubang jarum. Sampai bila tuan-tuan ular boleh masuk lubang jarum? Maknanya, ya, sampai bila-bila pun orang kafir tidak akan boleh masuk surga. Itu makna kinayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 7 dalam surah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia masuk surga dan segolongan manusia masuk dalam neraka. Sebab itu Allah sediakan di akhirat esok, setelah kita kiamat, dia sediakan surga dan neraka. Yang keenam, kita mestilah beriman dan meyakini bahawa manusia itu dapat dan boleh mencipta kebaikan dan kesejahteraan melalui daya usaha, ikhtiar dan kehendaknya. Tetapi sesungguhnya pun demikian, apa pada hakikatnya kita tidak dapat mencapai kebajikan kecuali dengan taufik dan pertolongan Allah. Kita tidak boleh mencapai kebajikan melainkan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan kecuali dengan kehendak Allah. Kesemua ini adalah dalam lingkungan izin dan kehendak Allah. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, pencipta
penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya bertuahlah orang yang menciptakan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Kemudian ayat yang lain lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiada manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Apa yang kita kerja, kita usahakan, maka itu terikat, sama ada baik atau jahat. Kerana kita dijaga ataupun ditulis oleh dua orang malaikat yang bernama kiraman katibin, iaitu rakib atid. Apa yang kita buat dalam sehari semalam dia akan tulis. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Yang ketujuh, kita mestilah beriman dan meyakini bahawa penciptaan dan penggubalan undang-undang adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mewajibkan kita sembahyang, Tuhan yang mewajib kita berpuasa, Tuhan yang mewajib kita bayar zakat, Tuhan yang mewajibkan kita haji dan sebagainya, Tuhan yang menghukumkan orang berzina begini-begini dipukul satu hutan, orang yang mencuri dekat, ini ciptaan Allah, bukan manusia. Kita kena ingat ini adalah hukum Allah. Soal kita nak jalan tak jalan itu tulan kita mesti yakin, kita percaya ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini hukum manusia, hukum Allah Subhanahu wa taala. Syariat dan undang-undang Allah ini tidak boleh dilewati atau dilanggar. Kita tak boleh langgar. Satu-satunya yang harus bagi muslimin ialah melakukan ijtihad untuk mengeluarkan hukum-hukum dari nas-nas syariat Allah dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syariat itu sendiri. Dalam hubungan ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makhtalaftum fi min syai'in fa hukmuhu ila Allah, zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surah Asy-Syura ayat 10. Yang bermaksud tentang suatu apa-apa kamu yang berselisih, maka keputusannya terserahlah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian itu. Tuhanmu, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Ya, apa-apa hukum adalah kita berserah kepada Allah Subhanahu. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Jika kamu bertengkar, berbalah dalam satu masalah, satu hukum, hendaklah kamu faruddu ila Allah, hendaklah kamu kembali kepada Allah. Tuhan kata macam ni, kita kena ikut. Ya. Yang keenam, tengok jam ni. Tak nampak. Yang keenam, saya mestilah mempelajari ataupun kita mestilah mempelajari dan berusaha untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Dalam hubungan ini Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ya, lillahi tis'un wa tis'una isman mi'atun illa wahid la yahfazu ma'adun illa dakhalal jannata
wa huwa witrun yuhibbul witra. Ini Asmaul Husna dan nama-nama Tuhan yang 99. Ya, Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Mi'atun illa wahid. Tidak seorang pun yang menghafalnya kecuali beliau akan memasuk surga. Allah itu ganjil, yakni tidak genap, dan Allah menyukai perkara yang ganjil, tidak genap. Hafal ayat ataupun Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sifat-sifat Allah 99. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang hafal ini dia akan masuk surga insya-Allah. Payah bukan hafal tahun ni dia lupa tahun. Minta mak saya minta hafal. Tengok ya. Sebab tu kita digalakkan anak-anak kita yang sekolah-sekolah majlis sekolah agama itu dengan satu yang hafal dah. Ya. Asmaul Husna ni saya yang ke-9, saya mestilah berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, bukan berfikir tentang zat Allah. Kita mesti fikir kita ni makhluk Allah, bukan kita nak fikir macam mana Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan ada, Tuhan satu. Ya, ini saya lakukan kerana patuh dan tunduk kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tersebut dalam sabdanya, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillah fa innakum lan tuqaddiru qadra. Berfikirlah tentang kejadian ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang zat Allah, kerana kamu tidak dapat mengtakdirkan, menentukan zat Allah. Kita tak tahu zat Allah macam mana. Kita belajar sifat 20 pun Allah, wujud qidam kamu Arab qiyamu ta'ala sampai kaunu mutakaliman, tapi kita tak tahu zat Allah macam mana. Wala tafakkaru Tuhan ni macam mana dia tak di bawah. Kita berfikir bagaimana Allah menjadikan kita. Oh, banyak lagi ni. Ini kan payah mana yang ni dan yang ke-10, beriman sifat-sifat Allah. Pula telah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan sifat-sifat Allah dan kesempurnaan sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu ada ayat-ayat yang menunjukkan sifat qidam, sifat sedia, ya, dan baqa, kekal bagi Allah. Ada pula yang ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah itu bersalahan, tidak sama, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, dengan makhluk ciptaannya. Ayat-ayat yang menafikan wujudnya anak, bapa, sesuatu yang menyerupai dan bandingan bagi Allah. Ada pula ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah berdiri dengan sendirinya, dalam arti kata bahawa Allah tidak memerlukan pertolongan daripada makhluk-makhluk yang lain. Iaitu dalam kita belajar Mutahid, qiyamuhu ta'ala binafsi. Makna Allah berdiri dengan sendirinya tu dia tak memerlukan orang lain. Ada juga ayat-ayat yang menunjukkan wahdaniyah, keasaan Allah. Asal pada zat, asal pada sifat, asal pada af'al.
Ustaz Marwan Shah dan Ustaz Abdul Mani Idi Amin mengajar. Kamu belajarlah apa nama ni? Tauhid, risalah tauhid. Allah baik pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Ada ayat-ayat yang menunjukkan keluasan ilmu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat-ayat yang menunjukkan iradah Allah, bersifat iradah, berkehendak. Allah yang mengetahui segala iradat dan kehendaknya makhluk ciptaannya, dan ada ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah bersifat hayat, sifat hidup. Ini semua ni sifat-sifat bagi Allah yang kamil, yang sempurna. Malah masih banyak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat dan kesempurnaan Allah yang tidak putus-putus dan tidak diketahui hakikatnya oleh akal manusia. Kita tidak membataskan pujian kita kepada Allah sebagaimana Allah telah memuji dirinya. Jadi banyak lagi ayat-ayat sifat-sifat Allah yang kita kena baca, kita kena mengetahui. Tuan-tuan muslimin muslimat, datanglah kalau Ustaz Idi Amin, dia mengajak bahagian tauhid, risalah tauhid. Ya, semua ada cerita ya. Kemudian saya ataupun kita mestilah mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata, tidak menyirikkan Allah dengan sesuatu. Kita hendaklah mengabdikan diri kepada Allah. Kita minta kepada Allah semata, jangan kita minta kepada yang lain. Apa-apa pun kita berubat ke apakah, minta kepada Allah semata. Hanya dengan usaha yang kita jumpa orang tu, jumpa kita makan ini, tapi yang hakikatnya yang membaikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ubat tu bagi baik, bukan akak kaya tu bagi baik, bukan itu ini yang lebih, yang lebih hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit saja. Ni satu hari Nabi Musa alaihissalam ni dia sakit perut. Nabi Musa ni dia selalu berinteraksi dengan Allah, dia jumpa Tuhan sekarang. Tuhan kata, wahai Musa, carilah apa namanya daun ni kamu makan. Tapi kamu masa kamu makan tu, kamu mestilah ingat pada aku, bismillahirrahmanirrahim, kamu makan. Baik, sakit kan? Mana dia yang bagi baik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu hari ke sakit perut lagi. Sakit perut, dia cari ubat yang apa namanya daun kayu yang sama tu, dia pun makan, dia tak baca bismillah. Dia tak ingat pada Allah, bukan Allah, dia baca, tak baca bismillah. Maka tak baik penyakit dia tu. Dia jumpa Allah masa apa, dia kata, saya ni kali yang kedua saya ubat ni tak baik. Tuhan kata, hang tak ingat aku, hang tak baca, hang tak mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya segala penyakit kita ni yang membaikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya kita usaha dan ikhtiar saja. Yang memberi baik Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pegangan etika yang sebenarnya. Saya cukup kan. Saya pun nak balik dah. Teh. Ya. Tuan-tuan boleh teh, mesti semua orang teh. Ya, jadi dekat ini dulu. Yang saya dapat sampaikan, kita berkongsi pengalaman pada subuh ini untuk renungan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, jadi dekat ini dulu. Jika ada salah silap, saya mohon maaf. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik adalah hasil kelemahan, kekurangan bagi diri saya. Jika ada menyinggung mana-mana, saya minta maaf. Kerana manusia tidak sunyi daripada salah dan silap. Ta'ala dengan aku qaul liza wa astaghfirullahalazim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين يا قدر المستغفرين ويا نجاة التائبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita baca doa yang ditulis oleh Allahyarham Fatihiyatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ittama ala mahabbatik wa laqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitaha wa adim ruddaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يأبو واشرح صدورها بقدر الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.